Pagi Ustaz, saya Kevin Judge daripada DSK Lugobi. Nombor pendaftaran saya 17 DSK 19F2027. Hari ini saya daripada grup ke-7. Tajuk kita orang ialah tanggungjawab individu terhadap alam sekitar, iaitu memelihara dan memelihara alam sekitar. Sebagai kita semua tahu alam sekitar, apa yang kita tahu tentang alam sekitar? Sebut je alam sekitar, apa yang terlalu dekat otak atau fikiran kita ialah flora dan fauna. Mungkin kita rasa alam sekitar ni tidak memainkan peranan yang penting, tapi di sebaliknya alam sekitar ni memainkan peranan yang penting di setiap individu. Tanpa flora dan fauna yang baik, yang sempurna, kita tak akan dapat oksigen yang baik untuk menghidup. Benda paling penting untuk kita hidup dan menjalankan harian kita adalah oksigen. Tanpa alam sekitar yang sempurna, mana kita nak dapatkan oksigen? Alam sekitar ni memang memainkan peranan yang sangat penting di seorang individu, bukan saja individu, malah di industri pelancongan juga. Dengan adakan alam sekitar dan flora fauna yang sempurna, kita dapat memikat pelancong dari luar negara ke negara kita, dan ia dapat meningkatkan kita punya ekonomi negara. Selain tu, langkah-langkah untuk kita menjaga dan memelihara alam sekitar, kita boleh membuat penghutanan semula. Dalam penghutanan semula ni, Jabatan Perhutanan Malaysia memainkan peranan yang penting. Penghutanan semula ialah kegiatan menanam semula pokok yang telah ditebang dengan spesies pokok yang cepat tumbuh. Cara ni dapat kurangkan peningkatan suhu, terutamanya di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, di Kuala Lumpur memang banyak sangat bangunan dan sebagainya. Dengan kita mewujudkan hutan simpanan, kita dapat kurangkan peningkatan suhu. Contoh penghutanan semula ialah hutan simpanan paya laut di Setiawan, Perak. Seterusnya, kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Dengan memelihara dan memelihara alam sekitar, kita mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Apa yang akan terjadi kalau flora dan fauna terpupus? Memikat pelancong dari luar negara ke negara kita, dan ia dapat meningkatkan kita punya ekonomi negara. Selain tu, langkah-langkah untuk kita menjaga dan memelihara alam sekitar, kita boleh membuat penghutanan semula. Dalam penghutanan semula ni, Jabatan Perhutanan Malaysia memainkan peranan yang penting. Penghutanan semula ialah kegiatan menanam semula pokok yang telah ditebang dengan spesies pokok yang cepat tumbuh. Cara ni dapat kurangkan peningkatan suhu, terutamanya di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, di Kuala Lumpur memang banyak sangat bangunan dan sebagainya. Dengan kita mewujudkan hutan simpanan, kita dapat kurangkan peningkatan suhu. Contoh penghutanan semula ialah hutan simpanan paya laut di Setiawan, Perak. Seterusnya, kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Dengan memelihara dan memelihara alam sekitar, kita mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Apa yang akan terjadi kalau flora dan fauna terpupus? Apa yang akan menjadi kalau terpupusnya flora dan fauna? Generasi yang akan datang tak dapat mengalami dan dapat tengok flora dan fauna yang terada di negara kita ni. Negara Malaysia ni memang terkenal sangat dengan alam sekitar dia, dengan flora dan fauna dia. Seperti kita tahu bunga rafflesia di Sabah,
dan bagainya memang banyak. Selain itu, kita dapat sumber air yang bersih dan tak tercemar. Sumber air ni sangat penting kepada semua orang di dekat dunia ni. Bukan saja manusia, malah binatang juga memerlukan sumber air. Tanpa sumber air, kita tak boleh menjalankan seharian kita. Kita memerlukan air untuk teruskan kehidupan kita. Bukan saja tu, untuk basic needs kita banyak memerlukan air seperti mandi, basuh kain, basuh pinggan dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kawan saya akan meneruskan pembentangan ni. Saya Tushalini Devaratnam dari DIB 2B. Nombor metrik 17 DIB 19F 2740. Hari ini saya akan bentang kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Kepentingan memelihara alam sekitar adalah bukit bukau dan gunung ganang perlu dipelihara. Hutan tebal yang menghijau dijadikan sebagai kawasan tanaman hijau. Kawasan hutan menjadi habitat pelbagai jenis haiwan seperti harimau, singa dan gajah. Aktiviti pembalakan dan pertanian perlu dikawal agar dan tidak menjejaskan keseimbangan alam sekitar. Selain itu, tumbuhan di kawasan paya bakau boleh mencegah hakisan pantai dan melindungi kawasan pantai daripada ribut dan tsunami. Kerajaan telah membuat satu usaha untuk menanam pokok-pokok di sekitar kawasan untuk menghalang daripada terkena ribut yang datang dari laut. Tumbuhan di kawasan ini juga penting sebagai tempat anak-anak ikan berlindung. Pemeliharaan alam sekitar boleh memajukan industri pelancongan negara. Keindahan alam sekitar dan persekitaran bersih dapat menarik kunjungan pelancongan dari luar negara ke negara kita. Industri pelancongan dapat dibangunkan serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui aktiviti tersebut, peluang pekerjaan akan bertambah dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kadar pengangguran serta meningkatkan taraf hidup penduduk. Justru, penjagaan terhadap alam sekitar merupakan tanggungjawab kita. Itu sahaja daripada saya. Selamat sejahtera, nama saya Ella Divya Sri, anak perempuan Balakrishnan dari DSK 2A. Nombor pendaftaran saya adalah 17 DSK 19F2007. Hari ini saya akan bentangkan tentang dua perkara. Yang pertama adalah mengelakkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dan hutan-hutan juga. Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal, jumlah tumbuhan hijau akan berkurangan dan ini akan menjadi cuaca semakin panas dan tidak stabil. Oleh itu, hutan perlu dipelihara bagi mengelakkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman juga, orang ramai boleh melakukan aktiviti luar dan berada tanpa gangguan yang boleh menimbulkan perasaan rimas, marah dan tidak selesa. Aktiviti riadah yang dijalankan dalam keadaan bersih akan menguatkan kesihatan kita. Dengan ini, kesihatan manusia juga terjamin. Akhirnya, kita mesti sedar akan kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar jadi sekeliling kita. Usaha-usaha memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan alam sekitar terus dilakukan oleh pelbagai pihak di negara ini seperti kempen kebersihan, perkhidmatan alam sekitar bagi belia, seminar, bengkel, pameran, promo media dan penerbitan bahan-bahan cetak. Semuanya adalah bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penyertaan orang ramai bagi memelihara alam sekitar. Pemulihan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama setiap generasi supaya pembangunan lestari dikekalkan serta penggunaan sumber alam dapat diguna pakai sehingga generasi akan datang secara
kualitatif dan kuantitatif. Itu saja daripada kita. Sekian, terima kasih.